Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa salamun ala ibadihi alladzina astafa amma ba'. Terima kasih kepada Ahmad Sufi Ali, moderator, Abang Syarul, Abang Alif, masya-Allah. Semoga semua dapat kesihatan yang sempurna, masya-Allah. Juga para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengenai tentang hijrah. Hijrah ni ulama terjemahkan dengan dua terjemahan. Satu dipanggil intiqal makan ilal makanil ukhra. Pindah tempat daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ni hijrah yang pertama. Pindah tempat. Seperti yang berlaku dalam Islam, penghijrahan tempat ini pernah berlaku daripada Mekah pergi ke Habsyah, ke Ethiopia. Penghijrahan pertama bukan pergi Madinah ya. Penghijrahan pertama umat Islam telah berhijrah ke Ethiopia, ke Habsyah, yang mana mendapat perlindungan daripada Raja An-Najasyi, masya-Allah. Dan Nabi juga pernah pergi ke Taif, cuba untuk melihat penduduk Taif, yang mana ketika itu orang Mekah telah memusuhi Nabi SAW dengan pemusuhan yang begitu dahsyat ketika Amul Hazan, tahun kesedihan. Baik, dan penghijrahan juga telah berlaku ke kota Madinah seperti yang kita tahu. Dan pusat pemerintahan Islam juga telah berpindah. Daripada Madinah juga telah berhijrah, pindah pergi ke Damsyik, pindah pergi ke Baghdad dan ke beberapa tempat. Baik, ini mengenai tentang perpindahan tempat. Namun perlu kita tahu bahawa perpindahan tempat, penghijrahan tempat ini tak dibuat oleh semua sahabat. Sahabat Nabi ada 124,000 orang sahabat, tak semua sahabat hijrah tempat. Ada sahabat yang tak sempat hijrah tempat seperti Sayyidatina Sumayyah binti Khiyat radhiyallahu taala anha, orang pertama syahid, tak sempat hijrah tempat pun. Masya-Allah. Dan penghijrahan tempat ini berlaku sampai sekarang. Contoh macam Abang Syarul, masya-Allah. Abang Syarul kita tahu asal daripada Kelantan. Masya-Allah. Hijrah pergi duduk Bangi. Masya-Allah. Amar orang Negeri Sembilan, kan? Orang hijrah tempat. Ada orang Johor pindah duduk Kedah, ada orang Kedah pindah duduk Selangor. Jauh Ustaz, bahkan ada ya saya? Daripada Singapura. Abang Alif kita daripada Singapura. Masya-Allah, hijrah duduk di Kuala Lumpur kan, masya-Allah. Jadi penghijrahan tempat ini berlaku sampai sekarang. Bahkan musim-musim Covid ni kan, musim-musim PKP ni dia kata, "Hai, rasa nak hijrah tinggalkan Malaysia lah." Memanglah ramai orang cakap macam tu kan, hijrah tinggalkan Malaysia. Pergi duduk luar negara seminggu, tak kena nasi lemak, tak kena roti canai, jam kepala nak balik Malaysia balik. Bahkan kami pergi di beberapa tempat, beberapa negara yang kami telah sampai dan kami lihat ada orang Malaysia yang menetap di sana berhijrah. Baik, itu penghijrahan tempat. Dan penghijrahan ini tak pun dituntut. Maksudnya kalau nak hijrah pun tak apa, untuk mencari tempat yang lebih baik. Tak hijrah pun tak apa. Ada setengah orang dia perlu hijrah untuk mencari suasana. Mungkin di kampung dia orang semua dah kenal dia. Mungkin dulu dia bekas gangster, mungkin dulu dia bekas perompak. Dia nak ubah diri dia itu susah kat kampung dia sebab orang kampung tak membantu, tak membina dia. Maka dia perlu hijrah tempat untuk mencari suasana yang mana suasana iman, suasana aman, untuk membantu dia agar dia dapat meneruskan kehidupan taat pada Allah. Baik, mengenai tentang hijrah yang kedua dalam kacamata Islam, iaitu hijrah diri. Yang ni dituntut dalam Islam. Bahkan hijrah diri ini berbeza dengan hijrah tempat. Hijrah tempat tadi tak semua sahabat buat, tapi hijrah diri 124,000 orang para sahabat telah hijrah diri daripada kehidupan mereka yang kita tahu dulunya Arab Jahiliyah kepada menjadi semulia-mulia manusia selepas para nabi. Bayangkan, menjadi semulia-mulia manusia selepas para nabi. Siapa dia? Omar, orang yang pernah mengancang nak bunuh Nabi, telah bersedia. Orang Quraisy tanya siapa sedia bunuh Muhammad, Omar angkat tangan, saya sedia bunuh Muhammad. Ulama kata seburuk-buruk manusia ialah orang yang membunuh para nabi atau dibunuh oleh para nabi. Jadi Omar angkat tangan ketika orang tanya siapa sedia bunuh Muhammad, Omar angkat tangan nampak macam dia berani sedia bunuh Nabi. Tetapi kata ulama, dia angkat tangan sebenarnya dia telah bersedia untuk menjadi seburuk-buruk manusia sebab nak bunuh Nabi. Tetapi orang yang macam tu berkat dakwah, berkat nur cahaya Islam, berkat nur hidayah Islam telah mengubah Umar radhiyallahu anhu
menjadi manusia yang kata baginda Rebecca Mafhum, kalau ada Nabi lepas Nabi, Umar je Nabi. Masya Allah. Ini penghijrahan diri, Masya Allah, yang berlaku kepada para sahabat. Dan ini yang dituntut kepada kita. Allah SWT beri masa kepada kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia diberikan masa. Dan tempoh masa itulah Allah Ta'ala tuntut untuk kita ubah diri kita. Dan ianya tidak ada alasan. Ada orang kata, saya ni memang nak ubah, tapi tak ada siapa nak bimbing saya. Sedangkan di keliling-keliling dia, Allah SWT datangkan orang-orang yang baik-baik, yang cuba untuk bawa dia, tetapi dia tak perasan dan tak sedar, yang mana dia tak datang kepada mereka. Seperti mana tamsil ulama, satu orang yang mana dia lemas dekat tengah lautan. Dia ni minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Datang satu nelayan, nampak kan orang lemas. Nelayan tu pun kata, tuan lemas ke? Tuan naik sampan saya, cepat naik sampan saya tolong tuan. Dia kata tak apa, terima kasih je. Dia pun doa lagi, ya Allah, tolong saya ya Allah. Datang pula bot laju kan, feri ke yang besar sikit. Datang, dia kata, tuan nampak macam lemas, saya tolong tuan. Dia kata tak apa, terima kasih je. Dia doa lagi, ya Allah, tolong saya ya Allah. Allah hantar ketiga helikopter. Helikopter bomber datang. Turunkan tali, tuan, panjat tali ni tuan akan selamat. Tak apa, terima kasih je. Akhirnya dia lemas. Kat akhirat dia kata, ya Allah, aku dah minta tolong engkau tak tolong aku. Allah kata, yang aku hantar nelayan tu benda apa? Kemudian aku hantar pula feri. Tak cukup dengan tu, aku hantar bomber dan penyelamat. Pakai helikopter. Engkau yang tak datang kepada perkara yang aku telah bagi. Begitulah hari ni. Hari ni ramai orang kata, saya nak hijrah, saya nak berubah, tapi belum sampai seru, dia kata. Belum sampai masa, Masya Allah. Bahkan dia kata, saya ni Allah tak buka petunjuk lagi pada saya. Dan macam-macam alasan yang diberikan. Sedangkan di sekeliling dia telah Allah tak tunjukkan contoh demi contoh perubahan kehidupan manusia, Masya Allah. Dan Masya Allah, kita semalam baru dikejutkan tentang pemergian almarhumah akak kita Siti Sarah. Moga Allah terima beliau. Dan beliau antara contoh yang telah tunjukkan sebelum beliau tinggalkan dunia ini, beliau telah hijrah, Masya Allah. Hijrah diri, telah ubah kehidupan dia menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan suka saya kongsikan pada tuan-tuan, walaupun semalam adalah orang marah saya. Dia cakap, Siti Sarah buat taklim pun kau nak cerita ke orang ke? Ada orang marah saya semalam. Dia cakap, Siti Sarah buat taklim pun kau nak cerita ke orang? Dia kata kan, kita share benda-benda kebaikan. Biasalah bukan semua suka. Ada orang tak suka kebaikan. Kan? Jadi saja saya nak share pada tuan-tuan. Waktu Abang Nabil mula-mula lepas balik keluar tu, dia telah beli kitab taklim. Saya boleh kata penuh bonek kereta. Kitab taklim tu, dia beli penuh bonek kereta. Dia jumpa mana-mana kawan dia akan bagi kitab taklim. Termasuklah Abang Syuaib, dia bagi. Dan depan saya dia telefon. Dia kata, macam mana rumah kau dah buat taklim? Dia kata, aku dah buat. Aku buat dengan Sarah diorang. Masya Allah. Rumah dia ada taklim tuan. Dan mereka beberapa kali dah dia bagi azam untuk keluar masturat. Tapi disebabkan waktu tu Kak Siti Sarah ni masih lagi dalam keadaan mengandung kan. Jadi agak sukar pergerakan, lagi pula di musim PKP, Masya Allah. Tapi dia telah bagi azam. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, orang macam ni ada keinginan tolak yang mana kita tahu dalam hadis sahih. Niatul mu'min khairun min amali. Niat mu'min lebih baik daripada amal dia. Ada niat yang besar. Bahkan dalam penghijrahan, dia telah bertudung, berhijab, Masya Allah, dan menjadi asbab orang lain tengok pun orang telah berubah, Masya Allah. Ia menjadi titik tolak, kerana jadi jariah kepada dia berterusan di akhirat. Satu perkara lagi, Amal, saya nak kongsikan sebelum saya serah pada moderator. Waktu saya belajar di Madinah, saya Alhamdulillah, saya boleh cakap Mandarin. Sebab saya memang dulu sekolah rendah, sekolah Cina. Jadi waktu saya di Madinah, saya ada kawan-kawan daripada negara China. Jadi, bila dia tanya saya, datang daripada mana, saya pun cakap daripada Malaysia. Dia pun cakap, engkau kenal tak ada satu orang perempuan ni, dia kata kat Malaysia, dia ni penyanyi. Dia ni penyanyi dan dia menjadi sebab ramai kawan-kawan aku pakai tudung kat China. Maksudnya kawan-kawan dia Islam, orang Cina, tapi tak pakai tudung. Ni dekat negara China. Tapi asbab daripada orang dekat negara engkau, artis dia kata perempuan,
datang ke negara aku telah menjadi asbab kawan-kawan aku pakai tudung. Saya pun tak tahulah siapa, dia kata nama dia Sheila. Saya pun tak kenal sangat. Dia pun tunjuk gambar. Rupanya tu gambar Sheila Hamzah. Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan, satu orang daripada negara kita. Kan? Satu orang daripada negara kita yang telah pergi ke China untuk buat persembahan lah dalam bahasa Mandarin. Tetapi asbab dia menjadi inspirasi anak-anak di negara China yang beragama Islam yang sebelum tak pakai tudung, pakai tudung. Antaranya lah asbab. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, sebab itu hijrah ini satu perkara, tapi di sebalik hijrah itu adalah menjadi asbab hidayat untuk umat. Itu yang kita nak ambil. Seperti mana sahabat, penghijrahan mereka, penghijrahan Nabi dan sahabat, ini satu perkara. Tapi asbab penghijrahan mereka itu hidayat untuk umat. Kerana berlakunya hijrah dan juga nusrah. Wallahu a'lam. InsyaAllah.